Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ni saya akan go on untuk bab 3 lah, awal bab 3, 3.1 sahaja. So dalam bab 3 ni, apa yang awak akan pelajari adalah berkaitan tentang konflik dunia dan kedatangan, okey, wrong spelling kat situ, kedatangan Jepun di negara kita. Okey, so saya pergi slide yang pertama sekali. Okay. Dalam sinopsis bab 3 ni, awak kena tahu apa yang awak akan pelajari adalah tentang konflik. Konflik ni macam permasalahan yang berlaku dalam dunia yang melibatkan Perang Dunia Pertama sehingga Perang Dunia Kedua, sehingga tamatnya Jepun memerintah negara pada tahun 1942. So, perang ni tercetus disebabkan oleh perkembangan imperialisme, nasionalisme yang melibatkan persaingan merebut kuasa politik dan ekonomi. Okey, kemudiannya perang dunia ni dia starting daripada Eropah. Okey, kemudian di Asia Barat, contohnya Mesir, Turki. Okey, kemudiannya imperialisme ni diteruskan dari Asia dan akhirnya ke Asia Tenggara lah. Kemudian apabila berlakunya pergolakan imperialisme di negara-negara Asia Tenggara, dia telah menghasilkan satu rasa tidak puas hati lah dalam kalangan rakyat dan menyebabkan serta mencetuskan tindak balas rakyat dan menyemarakkan nasionalisme dalam kalangan rakyat. Okey. Jadi hari ini yang awak akan ketahui adalah 3.1 iaitu nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia. Before ni awak dah tahu pada bab 1 dan bab 2. Okey, apakah faktor berlakunya semangat nasionalisme? So dalam bab 3, awal bab 3 ni, 3.1 ni, dia masih lagi mengulangi benda yang samalah. Apakah faktor tercetusnya gerakan nasionalisme dan juga apakah kesan jika berlakunya nasionalisme dalam kalangan masyarakat ketika itu. Okay, so saya pergi yang pertama. Okay. So kesedaran nasionalisme ini dia bermula di Timur Tengah. Okay. Di mana ketika tu selepas adanya perang Napoleon, selepas Eropah menguasai negara-negara Asia Barat seperti Mesir dan tercetusnya daripada pembinaan terusan Suez yang menyebabkan kuasa Eropah boleh pergi ke Asia Barat dengan jangka masa yang singkat. Jadi mereka merasakan bahawasanya wajar untuk menakluki kawasan Asia Barat dan mengekalkan dan juga menggalakkan aktiviti ekonomi mereka. Maka mereka fikir mereka perlu menjajah Asia Barat. Dan apabila berlakunya penjajahan di Asia Barat, dia telah mencetuskan idea kepada masyarakat di sana, tokoh di sana untuk menentang Barat. Maka hasillah satu idea yang diberi nama Pan-Islami dan juga gerakan Islah. Okey, so apabila berlakunya gerakan dan juga idea untuk menentang British ini, maka British telah memperkenalkan satu akta, satu undang-undang yang bernama Undang-Undang Islam 1904 supaya memastikan sesiapa sahaja yang ingin mengedar, kemudian mencetak tulisan berkaitan dengan agama. Berkaitan dengan agama dan politik Islam perlu mendapatkan keizinan daripada Sultan. Sekiranya tidak ada sebarang keizinan pihak Sultan, pihak pentadbir, maka orang yang menulis itu ataupun mengedar itu perlu dikenakan hukuman, iaitu hukuman penjara. So selain daripada dua tu, dia ada dua lagi badan penyiasatan yang menyiasatlah kesalahan ini, iaitu yang pertama Jabatan Siasatan Jenayah iaitu Criminal Intelligence Department, dan yang kedua Biro Siasatan Politik iaitu Political Intelligence Bureau. Okey, so kita pergi langkah dia. Awak tengok yang pertama sudah. So kebangkitan Islam.
Faktor yang kedua, berlakunya kesedaran awal nasionalisme ini adalah disebabkan oleh kebangkitan Islam. Okey, apabila Islam ini sedar bahawasanya mereka telah dijajah, menyebabkan British ini berwaspada terhadap gerakan Pan-Islami. Sebab mereka sedar bahawasanya ideologi Pan-Islami ini telah memberikan kesedaran untuk rakyat menentang British. Okey. Kemudiannya bila sampai ke Asia Tenggara, khususnya Kelantan. Kelantan ketika itu masih juga dikenali sebagai Serambi Mekah. Sebab itu penentangan Tok Janggut ini lebih kepada dapat dilihat melalui idea Pan-Islami. Jadi penentangan Tok Janggut merupakan hasil kesedaran politik anak bangsa yang menggerakkan penentangan bercorak tempatan. Maksudnya dalam negeri itu sahajalah. Gerakan ini melibatkan penduduk Pasir Putih Kelantan untuk mempertahankan agama Islam dan hak penduduk. Kemudian mereka menentang apabila berlakunya di tengah-tengah pergolakan politik di Eropah. Ketika itu perebutan kuasa daripada kuasa demokrasi, diplomatik, fahaman-fahaman politik masing-masing lah yang berlaku ketika itu. So idea kesedaran awal nasionalisme ini juga disebabkan oleh penentangan Tok Janggut tadi. Okey. Sebab dia merupakan rentetan kebangkitan masyarakat Islam sedunia terhadap penjajahan barat yang seperti saya beritahu tadi. Bila Tok Janggut nampak, maka mereka merasakan bahawasanya mereka perlu menentang juga kerana imperialisme barat ini dia macam seolah-olah menindas rakyat Islam. Okey, so Tok Janggut dipengaruhi oleh penglibatan perjuangan Tok Janggut ini dipengaruhi oleh penglibatan daripada kerajaan Turki Ottomania dalam Perang Dunia Pertama di Eropah. Okey, kemudiannya penentangan Tok Janggut ini juga disebabkan oleh pengenalan cukai daripada British, okey, dan juga dia sangat membencikan British sebab British menjajah masyarakat Islam. So saya nak gariskan kat sini pengenalan cukai. Bukan maknanya before British tak ada cukai, ada. Tapi pengenalan cukai yang diberikan oleh British ini dilihat lebih membebankan. Selain daripada lebih membebankan, mereka juga tidak bagi hasil cukai itu kepada pembesar, directly kepada British. Jadi pihak British rasa pihak Tok Janggut rasa British ni cuba campur dia kira campur tangan lah dalam kuasa-kuasa para pembesar ketika itu. Maka mereka merasakan bahawasanya perlu menentang pihak British. Okay, so saya pergi yang keempat. Okay, faktor seterusnya daripada Turki Ottomania itu sendirilah. Apabila Turki Ottomania sendiri mengeluarkan satu fatwa di mana pada 11 hari bulan 11 1914 untuk orang Islam dia menyeru bahawasanya perlu menentang penjajah yang mana rakyatnya telah ditindas rakyat Islam sendiri telah ditindas oleh penjajah. So apabila fatwa ini dikeluarkan, maka satu kesatuan itu kesatuan Melayu, kesatuan kaum muda. Okey. So dia dapat tahu dan ambil perhatian, maka dia tulis dalam akhbar. So bila keluarnya akhbar, masyarakat pun boleh baca. Okey, kemudiannya bila berlakunya penyebaran ini, maka British rasa tergugat. Apa yang berlaku? British berwaspada terhadap sesiapa sahaja orang Melayu yang menyokong kerajaan Turki Ottomania punya fatwa ni. Maka pemimpin negeri Melayu menyokong khalifah ini pada pandangan masyarakat tempatan adalah sebagai pelindung umat Islam, sebagai penaung kota suci Mekah ataupun Madinah. Tapi bagi British, mereka ini adalah pengkhianat, adalah penjahat lah. Jadi perlu dikenakan hukuman. Selain kesedaran nasionalisme ini juga disebabkan oleh faktor Empire Ottomania, dia juga disebabkan oleh akhbar dan juga majalah. Bila saya sebut sebagai akhbar dan juga majalah,
maka dia merupakan satu alat ataupun strategi lain yang digunakan untuk menentang penjajah. Okey. So mereka menggunakan akhbar dan majalah untuk kesedaran politik lah dalam kalangan masyarakat dan menunjukkan secara terang-terangan bahawasanya undang-undang British ni menghalang orang Melayu menyatakan sikap politik melalui bahan penulisan. Okey, dia tahu, British tahu yang bahawasanya akhbar ini merupakan satu medium perantaraan antara persatuan yang menentang dengan rakyat. Jadi kebanyakannya British mengharamkanlah majalah dan akhbar ini. Kemudiannya apa yang dibuat oleh British, mereka mengawal kebebasan hak bersuara, penerbitan, berpersatuan yang dilihat boleh mengancam kedudukan British dan menyebabkan wujudnya satu kesedaran kebangsaan lah dalam kalangan masyarakat setelah menghasilkan daripada akhbar ini. Okey. So saya pergi yang terakhir, iaitu cerita terkukuh Undang-Undang British tentang penerbitan dan kesedaran nasionalisme Melayu. So dalam cerita terkukuh ni, okey, dia disiarkan dalam satu akhbar Melayu, iaitu Utusan Melayu, Lembaga Melayu, Lidah Teruna dan juga Pengasuh pada tahun 1920. Cerita terkukuh ni merupakan satu pernyataan politik kemerdekaan. Kemudiannya dia menyampaikannya secara realiti. Okey, tak ada apa-apa sebarang selindung. Okey, dan disebabkan adanya undang-undang pemerintah yang mengongkong penerbitan akhbar. So terdapat rujukan jelas kepada Terkukuh nombor 1874 dan Terkukuh nombor 1909, iaitu tarikh penting bagi negeri-negeri Melayu yang dikuasai oleh oleh British. Okey. Terkukuh 1874 ni dia lebih menceritakan peristiwa perjanjian Pangkor lah. Okey, perjanjian Pangkor yang menunjukkan bahawasanya pengenalan kuasa residen. Kalau Terkukuh nombor 1909 ni di mana negeri-negeri Selat ditubuhkan lah. So itu permulaan kepada penaklukan British di tanah Melayu. Okey. Kemudiannya Terkukuh juga dia menangisi nasib yang bebas dalam negeri merdeka. Seolah-olah macam mereka sangka emas tapi tak bebas dalam negeri sendiri. Ibarat macam tu. Okey. So selain daripada cerita Terkukuh, Terkukuh ni macam masyarakat. Sangka tu adalah negara. Ibarat macam tu. Kita ada dalam negara kita ni terkukuh, ada dalam negara kita, tapi kita tak bebas. Kita tak boleh memerintah kerana yang diperintah adalah kita, yang memerintah adalah British. Okey. So topik yang kedua terakhir ini adalah berkaitan tentang undang-undang British tentang penerbitan. So ada dua British dah nampak tadi, dia melalui akhbar, melalui cerpen, iaitu penulisan kreatif, melalui majalah telah menyemarakkan nasionalisme. Maka British membuat dua lagi undang-undang, iaitu Publishing and Book Enactment 1915 dan juga The Seditious Publication Prohibition Enactment 1919. So dia menyekatlah tak boleh menulis sebarang berbentuk nasionalisme lah. Okey. So yang terakhir adalah kesedaran nasionalisme Melayu. So kesedaran nasionalisme Melayu ini lahir daripada kesedaran semangat cinta akan negara sebagai asas yang menyeluruh lah selepas Perang Dunia Kedua kepada pejuang kemerdekaan. Maknanya bila adanya kesedaran nasionalisme, maka dia boleh menggerakkan masyarakat Melayu ketika itu untuk menuntut kemerdekaan dan membentuk negara sendiri selepas Perang Dunia Kedua. Kerana penjajah yang terakhir adalah Jepun, kemudian berlakunya peralihan kuasa British 14 hari tu, yang ada komunisme tu, okey, kemudian akan membentuk negara. Dan siapakah yang perlu mentadbir? Ketika inilah berlakunya kesedaran besar dalam masyarakat Melayu, kerana
Apabila disebut tentang kerajaan Melayu, maka Melayu merasakan bahawasanya mereka kena mentadbir negara. Okey, dan di sinilah wujudnya kesedaran semangat cinta akan negara dan juga perjuangan mereka untuk menuntut kemerdekaan daripada pihak British. Sebab itulah Tunku Abdul Rahman pergi ke London untuk menuntut kemerdekaan dan melakukanlah pengisytiharan kemerdekaan. Okey, setakat itu sahaja. Macam biasalah, lengkapkan awak punya latihan di Google Form. Okey, kemudian jangan lupa kuis malam. Tak apa, hantar je. Tapi dia akan jadi macam turn in late lah, lambat hantar. Tak apa, janji saya boleh bagi markah, saya dapat tahu di mana kefahaman awak. Right, itu saja. Okey, so kita jumpa next week. Okay, bye. Assalamualaikum. Dan hati-hati. Bye-bye.